lalu dikembalikan. Kan tak ada kematian, tak mati. Di alam sana tak mati. Lalu ditanya lagi, mana Rabbuka? Kata para ulama, berlanjutan selama 40 hari. Ni satu pendapat saya pilih lah. Khilaf banyak. Ada ulama sebut selama 40 hari. Akhirnya bila tanya siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, semua tak boleh jawab. Dia akan sebut la adri, aku tak tahu. Lalu dipukul dan kemudian diheret pergi ke satu tempat pilihan yang kedua yang hanya ada di situ, iaitulah di lubang neraka. Macam mana suasana lubang neraka? Kesemuanya tempat untuk azab sahaja. 24 jam tempat azab. Kata Rasulullah, aku pernah melihat tempat-tempat azab itu. Aku pergi ke tempat yang pertama, dibawa oleh 2 orang malaikat. Lalu aku lihat seorang lelaki memegang satu pisau. Di mulutnya pegang sendiri, pegang pisau sabit tu, dia tarik ke belakang, kata Nabi, hatta yablugha qafah, sampailah ke bahagian lehernya. Ni kan sambung, tarik koyak sini, terbelah dengan pisau tadi. Kemudian dia pun ambil pisau tadi, letak di sebelah sini, dia pun tarik ke belakang. Itulah barzakh. Itulah barzakh. Tuan-tuan, sampai bila dia ulang? Kata para malaikat, wahai Muhammad, dia akan ulang keadaan itu sampai kiamat. Sampai sini Nabi kata, bukan tarik sikit. Nabi sebut hatta yablugha qafah. Dia tarik tu sampai lehernya. Terbelah ni, tergantung-gantung belah ni, dia tarik belah ni pula. Habis dia tarik sini, bercantum. Dia tarik belah ni pula, sambil menjerit. Nabi pun bertanya kepada 2 malaikat itu, siapa lelaki ini? Apa yang dia buat? Malaikat tu kata, intaliq, berjalan wahai Muhammad. Kita tengok di tempat lain banyak lagi. Nabi pun berjalan. Nabi kata, aku melihat 2 orang lelaki. Ni alam barzakh, tuan-tuan. Nabi cerita siap-siap. Alhamdulillah, kita orang Islam, kita dapat maklumat ni, alhamdulillah. Nabi kata, satu yang berdiri memegang batu yang besar, dan seorang lagi terlentang di bawah. Terlentang, duduk di bawah. Orang panggil apa di sini? Bukan menerak kot ni. Terlentang ni, terbaring macam tu kan. Kata Rasulullah, lalu lelaki yang memegang batu besar itu menghempaskan batu itu ke mukanya. Fatadahdahal hajar, maka pecahlah batu dan pecahlah mukanya. Lalu lelaki ni pergi cari batu lain pula. Kata Nabi, aku tengok dia pergi cari batu lain dalam keadaan muka ini sedang bercantum. Macam filem kan? Itu bukan filem kan? Dia bercantum-cantum semua ni. Darah-darah tu masuk balik, jadi muka balik. Laki tu pergi ambil dah, dia pun hempuk sekali lagi, pecah sekali lagi. Nabi tanya, apa yang mereka tu buat dulu di dunia? Malaikat kata, intaliq, berjalan wahai Muhammad. Di depan ada lagi. Nabi sampai satu tempat, rumah. Tuan-tuan tahu tempat bakar roti? Bentuk dia kan macam tu. Atau atas dia ada apa? Atas tu orang panggil serombong. Asap serombong. Nabi tengok benda tu lah, tetapi yang gergasi punya. Kata Rasulullah, aku melihat, pada dalam bahasa Arab saya lupa dah, aku melihat rumah api tu, rumah yang untuk bakar tu, di dalamnya dipenuhi manusia-manusia yang telanjang. Apabila api itu marah, maka melambung-lambunglah lelaki dan perempuan yang telanjang itu, hampir terkeluar daripada lubang yang sempit itu. Bukan melambung sikit lah, melambung-lambung. Nabi pun tanya, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat pun jawab, jalan wahai Muhammad, di depan ada lagi. Saya sebut 4 tuan-tuan. Yang terakhir, Nabi melihat sungai daripada darah. Ini bukan neraka tuan-tuan, ini baru serpihan azab neraka.
kata para malaikat, wahai Muhammad, kesemua azab yang kamu tengok tadi akan dijalani oleh mereka sampai kiamat. Azab. Last kali sungai darah berenang-renang dalam sungai itu. Tiap-tiap kali mereka nak mai ke tebing, malaikat hak duduk di tebing ni baling batu, kena mulut, pecah mulut. Kan? Semua azab-azab yang berat, tenggelam dalam sungai darah, no? Kemudian dah tenggelam, sakit, pecah mulut ni, bangun, berenang pula nak pergi ke tebing, dibaling lagi. Begitulah sampai kiamat. Malaikat pun sebut, wahai Muhammad. Adapun yang memotong mulut mereka sehingga ke tengkok, sehingga ke leher itu, mereka itu adalah orang-orang yang berbohong, lalu menyebarkan pembohongannya, lalu dipercayai oleh semua orang. Banyak dah ini. Subhanallah, sangat banyak alam fitnah yang kita hidup sekarang. Sangat banyak. Nabi sebut fatuh malu kadzibun, pembohongan dia tu dibawa, disebar, di-share, semua orang percaya. Manusia tak takut buat dosa besar hari ini, bahkan berlumba-lumba untuk menjadi juara pemegang dosa besar pada tiap-tiap hari. Hari ini dia dosa. Yang kedua, kumpulan ulama yang tak mengamalkan ilmu dia. Ini pun pada kan, yang pecah kepala tu. Yang ketiga adalah penzina yang dalam rumah api tadi. Yang keempat adalah pemakan riba. Nah, jadi dekat tu dulu insya-Allah. Jadi depa pesan dah kan, 20 minit selepas azan. Jadi saya rasa sekadar tu dulu sebagai cebisan cerita barzakh untuk kita semua, bakat-bakat menghayati dan ambil akibat daripada perjalanan yang saya dan kita semua akan tempuh. Dan itulah peta yang ada kat kita, dan kita tahu yang akan menyelamatkan kita hanyalah amalan-amalan soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu dulu untuk malam ni, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada pihak surau yang memberikan peluang untuk saya pada malam ni. Saya nak minta izin untuk melancarkan sumbangan untuk polis yang saya nak naik ni. Tak naik apa lagi, tanah je. Saya tambun 1.5 tahun dah. Tanah payah bakau lama. Saya seorang, saya seorang. Jadi dah selesai tambun. Tanah tu luas 3 badan bola, kurang luas. Di situ kita buat kolej khas. Pelajar-pelajar dipilih, ditapis untuk masuk bermula 11 tahun dan akan mengakhiri pendidikan di situ umur 23. Selama 12 tahun di situ. Kira keluar tu tak payah pergi ke mana dah lah. Keluar berakhir dengan sijil ifta, sijil pemfatwaan, sijil disiplin pemfatwaan. Kira habis di situ. Menghafal Quran, menghafal hadis dan tafakuh di situ. Saya belajar di Syria dan ramai ulama Syria. Ulama Syria ni yang kedua teramai di dunia, dan sekarang ni mereka berada di luar Syria. Sangat ramai di Turki, di Jordan, di Lebanon, di Mesir pun ada. Jadi salah seorang ataupun dua saya akan bawa doktor guru saya ni yang alim-alim ke situlah, ke tempat kolej saya tu. Jadi saya tak bina apa ya tuan. Ni baru nak mula kutip benda. Kalau ada Abdul Rahman bin Auf di sini kan, kalau nak eret tabung ni tuan, saya tengok kawan-kawan lain 7 tahun, 8 tahun tak selesai lagi. Jadi mohon Allah Ta'ala buka lah hati kita semua. Kalau ada yang kenalan ke apa ke kan, yang boleh bagi jumlah yang untuk naik bangunan ni, 2 minggu lagi nak naik. 2 minggu ni nak naik, insya-Allah. Sama-sama lah tuan-tuan doakan supaya saya dimudahkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.